Malam ni kita belajar cara daftar orang. Tulis angka 7 dalam chat, bagi semangat. Tulis angka 777. Okay, semua tulis angka 7 dalam chat. Kita nak start. Bagi semangat. Belajar, semangat belajar. 77777. Everybody. Okay, malam ni kita belajar how to register people. Macam mana nak daftarkan orang. So, pertama yang tuan-tuan kena tahu ialah affiliate link. Kita kena tahu apa itu affiliate link. Bila kita nak daftar orang, kita mesti gunakan affiliate link. Tidak ada cara lain. Mesti guna affiliate link untuk daftarkan orang yang kita nak daftar itu. Jadi affiliate link siapa? Affiliate link penajarnya. Okay. Affiliate link penajarnya, siapa yang taja dia lah. Siapa yang introduce lah. Okay, tidak semestinya kita kan. Jadi kalau orang lain yang introduce, bermakna kita kena guna orang itu punya affiliate link, bukan kita punya. Contoh, kita ada downline. Downline kita itu yang sponsor orang itu. Orang baru tu. Bukan kita sponsor, downline kita yang sponsor. Tapi kita yang tolong daftarkan. Jadi jangan guna kita punya affiliate link. Okay? Kita kena guna downline kita punya affiliate link lah. Sebab dia yang daftar. Dia yang sponsor. Okay, jadi kita kena tahu affiliate link itu. Affiliate link penajarnya. Penajar orang yang baru itu. Jadi bentuk affiliate link macam mana? http livegoodtour.com. Mesti macam tu. livegoodtour.com. Lepas tu slash. Lepas tu username. Bukan username. Bukan perkataan username. Perkataan username orang itu. Penaja tu. Penaja tu punya username. Okay. Jadi apa dia punya username itu, maka disitulah ditulis di sini. Contoh username-nya ialah Ali Kaya. Okay. Contoh Ali Kaya. Kata username-nya Ali Kaya. Jadi ini dipanggil username. Okay, kalau dia punya username Hamidah Kaya lah. Okay. Apa saja username letak di situ. Ini tuan-tuan kena tahu. Okay, siapa punya penaja, siapa jadi penaja, dia punya affiliate link yang kita kena guna. So, macam mana nak guna? Kita kena masukkan dia dalam browser lah. Kita masukkan dalam browser lah. Ya, tuan-tuan guna apa? Browser apa tuan-tuan guna? Tuan-tuan guna Chrome, Internet Explorer, tak kisahlah apa. Ataupun kalau tuan-tuan nak senang, secara automatik tuan-tuan tulis dalam WhatsApp, tekan link tu, dia automatik pergi ke browser lah. Dia akan pergi ke browser itu.
Atau tuan-tuan pergi ke sistem kita, login ke sistem kita, pergi ke website. Dalam website sana ada benda ni, ada livegoodtour.com. Pergi situ, copy dia punya link, paste dekat ataupun paste dekat browser tuan-tuan lah. Okay. Macam-macam cara kita nak guna link ni. Okay. Sebab dia automatik, bila kita dah ada link itu, kita tekan saja, dia pergi browser lah. Okay. Ada soalan pasal ni? Ada soalan? Sofa ni ada soalan tak? Okay, kalau clear tulis 8. Kalau clear tulis 8 dalam chat. Kalau yang ni dah clear, dah okey dah. Ini saya dah faham semua. Tulis 8, angka 8. Kita nak isi benda ni. Bila kita klik link ni, dia akan keluar borang. Contoh. Saya buat contoh. Okey. Ini sistem kita, sistem back office lah. Sistem back office kita punya site. Jadi di mana nak tengok kalau tuan-tuan nak tengok lah. Kan? Senang je, bila tuan-tuan masuk ni, tuan-tuan buka ni kan, dia macam ni lah. Kan? Dia macam ni. Lepas tu turun ke bawah. Scroll ke bawah. So di sini ada ni tuan-tuan. livegoodtour.com. Yang ada tour. Ada 3 website ni kan. Pilih yang bawah ni. tour.com. Okay. Right click. Copy link pun boleh. Atau tuan-tuan terus kata buka ni. Open link pun boleh juga. Open link in a new tab. Okey juga. Okay. Jadi kita tekan link tu, dia keluar lah. Okay. Ini kita browser tu, inilah tuan-tuan, Chrome ni. Ini Chrome yang saya buka ini Chrome. Okay. Ini panggil browser. Untuk kita melayari internet. Software yang kita guna untuk melayari internet dipanggil browser. Kebanyakan orang guna Chrome lah. Tapi ada banyak tuan-tuan. Dia ada Firefox. Ada Firefox yang awal-awal dulu Internet Explorer lah. Internet Explorer lah, antara yang paling awal kan. Okay. Atau dipanggil browser. Okay, jadi dapat macam ni. Ini yang kita panggil kita punya affiliate link punya website. Tadi itu link. So bila kita tekan link tu, maka dia keluarlah ini. Ini dipanggil website. Website apa? Website kita punya affiliate. Website affiliate lah. Okay. So kawan kita, bila kita bagi dia link, contoh kita kata, Ali, aku bagi engkau aku punya affiliate link. Kau tekan link tu. Nanti isi borang dalam tu. Ada borang dalam tu. Ada video 6 minit kat situ. Engkau tengoklah video 6 minit tu. Kan? Jadi dia tekanlah. Okay. Jadi kalau contoh kita bagi dia kat WhatsApp dia kan. Kita bagi kat WhatsApp dia. Kita copy link address ni. Kita pergi WhatsApp, kita contoh sibuk tulis kat sini kan. WhatsApp ni. So paste kat sini. Okay. So ini link dia. Jadi semua boleh tulis di atas link ni apa-apa ayat lah kan, untuk dia tekan link tu. Lepas tu tekan enter. Jadi kawan kita tekan link ni. Dia tekan link tu, dia pergi sini ya. Okay. Macam tu. Jadi itu cara tuan-tuan nak, kalau tuan-tuan nak dia yang daftar, dia daftar sendirilah. Bila kita nak dia daftar sendiri, kita bagi link kat dia. Link kita. Kalau kita yang jadi penaja, link kita lah. Okay, kalau orang lain yang jadi penaja, link orang lain lah, jangan link kita pula kan. Kalau orang lain yang penajanya, jangan bagi link kita pula. Link orang lain itulah. Okay, jadi dia isi saja first name ini apa, nama dia.
Last name tu nama bapa dia. Kan? Email lah. Okay? Email kena ada email. Mesti ada email. Macam mana sih kawan aku ni dia macik-macik kampung je macam mana? Kena buatlah email, tolong buatkan dia. Mesti ada email. Mesti ada email. Now tuan-tuan. Ini kalau aduh, ini kalau emergency lah tuan-tuan, emergency lah. Siapa nak ajar ke tak ajar ni? Nak ajar ke tak ajar ilmu ni? Tak apalah, emergency lah. Kalau emergency. Okay, ini ilmu yang emergency. Tuan-tuan boleh bagi email yang tidak betul pun. Okay. Tetap sistem terima juga. Ini emergency tuan-tuan. Seboleh-bolehnya jangan buat macam ni. Jangan buatlah seboleh-bolehnya. Tapi kalau emergency maksudnya terpaksa buatlah. Boleh saja tuan. Okay. Katalah seorang makcik tak ada email, kita pula nak buat lagi satu hal lagi, nak buat email untuk dia kan. Tuan-tuan ambil je nama dia. Kata nama dia kita nak bagi username untuk dia lah. Kata Zaitun. Nama dia Zaitun binti Karim. Zaitun binti Karim nama dia kan. Jadi tuan-tuan letak sini Zaitun. Atas sini Zaitun. Last name tu Karim. Kan. Jadi Zaitun sini Karim. Jangan letak binti. Jangan letak BINTI. Jangan letak BTI. Tak payah tuan-tuan. Nama bapak dia teruslah. Tapi bukan nama bapak dia penuh. Nama bapak dia sahaja. Kan? Kalau nama bapak dia Karim bin Osman, jangan tulis Karim bin Osman. Karim saja. Okay, Karim saja. Okay, yang bawah ni email. Nah, email, dia tak ada email. Tanya dia tak ada email. Aku tak ada email. Aku tak tahu nak buat email. Tak tahu nak buat email. Macik-macik. Macam mana tuan-tuan? Okay. Jadi itu case emergency. Nak daftarnya pasal tak apalah. Kan? Jadi Zaitun, tuan-tuan letak Zaitun, tulis Zaitun. Okay. Walaupun email ni tak ada. Masukkan je. Hantam sajalah labu. Kan? Hantam saja labu. Jadi kita tulis je Zaitun. Kalau Zaitun saja sudah tentu ada orang punya email macam tu. Jadi kita buat satu email yang rasa-rasa tidak ada lah orang ada email macam tu kan. Jadi nak tulis apa? Letak dia Zaitun kan. Lepas tu masukkan, tambahlah tuan-tuan, Zaitun something lah. Yang rasa-rasa tak ada orang ambil. Tak ada lah email macam tu kan. Okay. Gasak je lah. Hentam sajalah. Tapi tuan-tuan mesti pilih yang nama yang tidak akan orang ambil. Jadi tambahlah apa-apa. Zaitun something. Okay. Tuan-tuan nak tulis nombor pun boleh. Zaitun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam tu. Kan? Lepas tu lias@gmail.com. Okay. Lias tahu kan? lias@gmail.com. Ini contoh. Tapi saya tidak akan buat ni. Tapi ini contoh saja. Kan Zaitun. Okay. Ni. Saya pun dah ajar something. Dan Zaitun Karim kan. Jadi tuan-tuan buatlah satu nama. Ini bukan buat email tuan-tuan. Ini kita masuk ke email saja. Tapi walaupun email ni tak wujud, tidak apa. Sistem DivGood dia akan terima. Sistem DivGood diterima aja kalau dia bentuk betul-betul email. Bentuknya email. Walaupun email tu tak wujud. Dia terima aja. Sistem terima saja tuan-tuan. Okay. Jadi nak emergency, aku nak daftarkan dia cepat ni kan, kata macam itulah kan. Jadi tuan-tuan masukkanlah. Kalau Zaitun
aliasemail.com, gmail.com mesti ada orang punya, tuan-tuan. Okay? Jadi tak boleh guna yang tu. Mesti ada orang dah guna Zaitun tu. Okay? Manusia ni berjuta-juta orang kan, mesti ada nama orang Zaitun. Jadi tak boleh guna Zaitun. Nanti terkejut pula orang tu kan. Terkejut pula Zaitun dapat email daripada Livegood kan. Okay? Jadi masukkan satu benda yang tidak ada orang akan pilih. Tidak ada orang akan pilih email seperti itu. Kan? Jadi nak Zaitun something. Di Zaitun, contohnya Zaitun, kalau saya pilih nombor macam ni, agak-agak tak ada orang ambil nombor macam ni kan. Nombor pelik ni kan. Okay, macam tu lah. Letak satu email yang rasa-rasa tidak ada orang sudah ada punya email macam tu. Ini emergency saja tuan. Seboleh-bolehnya buatlah email. Tolong buatkan dia email. Seboleh-bolehnya begitu. Tapi in case tuan-tuan pun dah malas nak buat untuk dia pun tak tahu nak buat, lantaklah lah bu, masukkanlah apa-apa. Okay, macam tu. Lepas tu tekan reserve my position now. That's it. Dia sudah daftar jadi member. Sudah member lah tu. Tapi bukan member affiliate. Dipanggil member pre-enrollee. Okay, member pre-enrollee. Faham So bila dia macam ni tuan, kita tekan ini reserve my position now ni, sistem akan bagi dia ini. Sistem bagi dia ni. Congratulations Zaitun. Okay, dia bagi tahu Thursday is the cut-off. You are free temporary pre-enrollee. Dia kata engkau sekarang dah member sementara. Engkau sekarang member sementara pre-enrollee. Okay, sebelum jadi enrollee. Dia tulis sana 6 days 17 hours 0 minute 17 16 dia bergerak lah tu seconds kan. Di bawah butang tu dia ada log in your position. Okay, jadi kita nak log kita punya position ni, dia kata sebelum sampai Thursday, the next Thursday tu 6 hari dari sekarang, dia kata kan, 6 hari 16 jam. Okay, daftarlah sekarang daftarlah kan. Lock. Dia tahu gitulah tuan. Okay, so kalau kita lock bermakna kita nak bayar. Okay, jangan tekan lock kalau tak nak bayar. Kan? Kalau tekan lock tu maksudnya tuan-tuan nak bayar dah, nak jadi member dah, nak jadi affiliate lah. Kalau belum ada duit jangan tekan lock. Kalau belum nak bayar jangan tekan lock. Jadi apa yang saya nak tekan sibuk, tak bayar lock out lah. Lock out saja. Tuan-tuan keluar saja. Okay, tekan ni lock out. Ada butang lock out ni kan. Tekan lock out lah. Jangan tekan lock. Kalau tekan lock, tuan-tuan akan diminta untuk buat bayaran. Okay, jadi kalau dah lock out, tuan-tuan tak nak bayar lagi, belum ada duit nak bayar. Bila tuan-tuan lock out bermakna dia tuan-tuan punya nama sudah ada. Nama itu sudah direkod. Tuan-tuan punya nama sudah direkod dalam sistem. Dan penaja tuan-tuan itu, okay, penaja tuan-tuan itu dia tahu pasal tuan-tuan. Dia punya tuan-tuan punya maklumat ada dalam sistem dia. Okay? Ada dalam sistem dia.
Macam tu. Boleh tahu tuan-tuan tu. Email tuan-tuan dia tahu, nama tu dia tahu. Sebab tadi dia kan masukkan dari isi borang tadi kan. So yo penaja dia boleh tahu kita. Now contoh, katalah tuan-tuan, okey aku nak daftar sekarang. Okey aku nak bayar sekarang. Kata si Zaitun lah. Zaitun kata okey aku nak bayar sekarang. Kalau dia nak bayar sekarang, buat makna tekanlah lock in position ni. Okey, tekanlah butang tu. Okey, bila tekannya tu dapatlah borang ni. Inilah borang yang tuan-tuan kena isi. Masukkan phone, username, password 1234556, confirm password yang sama. Ada pilihan di sana option bulanan atau tahunan. Okay. Lepas tu masukkan nama, alamat, state, negeri. Okay, negeri tiga huruf, pendekkan saja. Lepas tu postcode. Payment, tuan-tuan buatlah pilihan payment itu. Pay using credit card, itu boleh pilih ada dua lah sini kan, credit card dengan cryptocurrency. Tapi yang using credit card itu untuk dua tuan-tuan. Debit card pun guna yang tu. Okay, credit card guna yang tu, debit card juga guna yang tu. So jadi tengok tuan-tuan punya debit card tu dia tulis sana apa, Visa ke Master ke, ya. Jadi pilih pick one tu, credit card type ataupun debit card. Okay, masukkan nombor-nombor tu, tarikh expired, security code kan. Di belakang tuan-tuan punya debit card tu, di belakang tu ada tiga digit, ya, itu security code. Okay, lepas tu masukkan alamat. Alamat tuan-tuan punya debit card punya alamat yang tuan-tuan dulu apply tu, guna alamat apa. Okay, lepas tu tekan continue lah. Jadi follow je apa selepas tu. Siapa tak boleh continue ni sebab ni bukan betul. Ya, bukan betul. Okay, tadi kalau siapa nak tahu orang yang daftar tadi, siapa pergi ke My Referrals. Okay, My Referrals yang keluar ni, nampak ni Zaitun Karim tadi tu. Zaitun Karim ni kan keluarkan di sini. Siapa tahulah ada orang tadi dah daftar lah kan. Jadi tekan nama dia ni. So inilah member ID dia. Okay, member ID dia ada kat sini. Cuma tak ada nombor handphone sebab dia tak isi nombor handphone. Belum ada isi nombor handphone kan. Jadi tak ada lah. Okay. Tapi ada email. Ini kan email bohong ni. Ini email bohong. Nak tunjuk tuan-tuan, email bohong pun boleh diterima. Okay. Diterima. Email yang tak wujud ni tuan-tuan. Tapi ini case emergency lah tuan-tuan. Ini ilmu yang sewajar ni seboleh-bolehnya jangan guna, tapi kalau emergency gunalah. Okay. Kalau emergency gunalah, tapi seboleh-bolehnya jangan guna. Seboleh-bolehnya bagilah email yang betul. Biar email yang betul. Tapi sipu aku di kampung ni kan, kampung aku ni makcik-makcik mana ada email. Kalau aku buatkan email semua orang pengsan aku kan. Kes macam tu lah tuan. Kes emergency macam tu lah kan. Pengsan aku kalau aku yang buatkan semua email. Jadi buatlah email yang tak betul pun. Okay. Macam tu. Jadi ini email yang tadi perlu dia masukkan tadi. Kalau dia nak continue. Okay, email ni. Dia kena guna email yang ini. Okay, kalau nak sambung, nak bayar, nak buat bayaran. Dia kena masuk email tu kat sini. Okay. Tu. Macam tu lah. Jadi contoh. Copy email. Masuk kat sini. Tekan view. Ini yang tadi. Ini screen yang tadi tu. Kan. Jadi dia boleh sambung. Dia boleh sambung lah kerja dia. Sekarang aku ada duit, aku nak bayar lah. Okay. Cuma Sibu tak boleh continue ni sebab apa? Sibu guna PC. Kalau PC dia
dia tak benarkan tuan-tuan guna, sebab tadi kan sudah banyak kali sebut guna ni. Sebut guna banyak kali, jadi dia block. Sistem block kalau guna banyak kali. Jadi gunalah mobile phone. Mobile phone dia tak block. Kalau banyak kali pun tak block. 5, 6 kali, 7 kali, 7 orang kita daftarkan satu hari pun dia tak block, kan. Macam tu. So itu caranya tuan-tuan nak daftarkan orang, sama ada terus bayar. Kalau terus bayar tekan login. Kalau belum nak bayar, jangan tekan login. Jangan tekan login. Tuan-tuan log out saja dulu. Jadi bila nak bayar, bila kata nak bayar tu, di dalam borang kita itu, tuan-tuan. Di dalam borang kita itu. Cara bayar itu. Cara bayar itu ada beberapa cara. Dia ada 3 cara bayar. 3 cara bayar. Pertama, kita boleh bayar guna debit card. Kedua, credit card. Ketiga, kripto. Jadi ini boleh. Tidak ada cara bayar guna bank. Tidak ada cara bayar guna online banking. Ingat tu. Jangan tanya apa company punya account bank. Tidak ada. Ada lah, tapi tidak boleh cara bayar begitu. Company punya bank ada. Tapi tuan-tuan tidak boleh cara bayar begitu. Saya deposit kepada saya bank in company punya bank lah. Account bank lah. Bagi saya account bank company. Tidak ada macam tu. There is no way you can register people like that. Nak register orang 3 cara je. Bayar guna debit card, bayar guna credit card, bayar guna kripto. Tidak ada cara bayar guna online banking. Understand that? Fahamkan itu. Jadi jangan tanya, Sibu, apa company punya account bank? Saya nak transfer. There's no way like that. Kena tahu. Tidak ada. Jadi engkau nak bayar, kau guna debit card kau. Debit card itu apa benda? Debit card itu ATM card lah. ATM card engkau lah. Kredit card tu apa? Kredit card lah, tuan-tuan. Takkan tak tahu kredit card kan? Kad hutang tu. So sama ada ATM card, almost all, semua orang ada benda ni, ATM card. Nak guna ni boleh. Nak guna ini boleh. Nak guna kripto pun boleh. Tapi tidak ada cara nak bayar online banking. Aku nak bayar guna aku punya Maybank, boleh tak? Aku guna Maybank aku bank in syarikat punya account. Boleh tak? Tak ada. There's no such thing. Tidak ada benda tu. So 3 choices, 3 pilihan ini saja. Mana satu kau nak? Debit card, credit card ke kripto? Ini pilihan dia. Now, kripto ini, tak apa, cerita dulu yang debit card lah. Cerita dulu debit card. Debit card ATM card, tuan-tuan. Tuan-tuan punya ATM card lah tu. Tuan-tuan punya bank apa? ATM card tuan-tuan tu dikeluarkan oleh bank apa? CIMB Bank ke? Maybank ke? Kan?
apa-apa bank yang tuan-tuan cucuk kad tu dalam ATM machine tu kan. Itulah dia. Itulah ATM card. Nah, dalam kita punya kad tu, ATM card tu, debit card kita tu, dia mesti ada nombor tuan-tuan. Dia ada nombor ni. Nombor kad. Dia mesti ada nombor kad. Lepas tu dia mesti ada logo sini tuan-tuan. Sama ada logo tu, tak tahu kiri kanan tak kisah. Logo tu sama ada Visa atau Mastercard. Sama ada Visa atau Mastercard. Okay. Now, bila kita nak isi tu dalam sistem kita tu dia tuan-tuan tidak jumpa perkataan debit card. Bila nak bayar tu tidak ada pilihan debit card. Tuan-tuan akan jumpa credit card. Pilihan dia ialah credit card atau kripto. Dia ada dua je pilihan. Tapi credit card ini sebenarnya dia boleh untuk debit card. Okay, butang credit card dalam sistem tu melambangkan dua-dua boleh. Kredit boleh, debit card pun boleh. Jadi bila tuan-tuan nak bayar guna debit card, tekan saja butang credit card tu. Tekan butang yang ada perkataan credit card. Okay. Tekan butang tu. Jadi dia satu borang. Satu borang je. Credit card atau debit card dia guna satu borang yang sama. Dia akan minta tuan-tuan ialah tuan-tuan punya nombor kad itu. Nombor kad inilah ATM card tuan-tuan tu. Masukkan nombor tu. Okay, dia akan minta pula tuan-tuan punya tarikh expired tu. Dia ada tulis kat sini tuan-tuan. Di kad itu dia ada tulis bila kad tuan-tuan tu expired. Okay. Dia kena masuk tu. Lepas tu dia akan minta tuan-tuan punya security code. Security code itu tuan-tuan tengok di belakang kad ni, di belakang. Di belakang kad itu ada nombor yang 3 nombor. 3 bukan 3 nombor, 3 digit. 3 digit. Dia mungkin dia kata CCV. Ada 3 digit itu. Mesti ada 3 digit tu di belakang tuan-tuan punya ATM card tu. Itulah security code. Itulah security code. Jadi jangan bagi benda ni kepada orang tak sembarangan orang, tapi dalam sistem kita boleh lah. So katalah dia punya nombor 3, 4, 5 contoh. Jadi ambil lah nombor tu, masukkan dalam sistem. Itulah nombor security, security card kita tu. Isi benda tu. So itu kita punya maklumat kad. Now, setiap debit card perlu ada kelulusan daripada bank untuk digunakan kita punya debit card. Dia mesti ada kelulusan. Kalau tidak ada kelulusan, dia akan reject. Okay. Masa nak charge tuan-tuan punya debit card tu, bank tak lepaskan. Dia kata error. Error contoh dia kata error issuer not allowed macam itulah. Kan? Maksudnya issuer tu bank tak benarkan. Jadi macam mana tu? Jadi sebelum tuan-tuan guna debit card ni, tuan-tuan kena call dahulu bank. Kena call dahulu bank. Dia punya customer service. Customer service ni kat mana nak tengok? Di belakang kad kita itu ada dia punya nombor. Jangan pergi mana-mana, tengok kad kita tu di belakang dia tu ada tulis customer service punya nombor telefon. Jadi tuan-tuan call customer service itu. Memang susah nak dapat tapi terpaksa lah. Tuan kena tunggu berapa minit baru lepas kan. Tengoklah, carilah masa-masa yang tidak banyak orang call. Okay. So nanti dia akan
customer service itu akan tanya tuan-tuan. Ya, jadi tuan-tuan kata saya nak guna ATM card saya ni untuk shopping online. Beritahu, tolong lepaskan. Tolong benarkan ATM card saya ni digunakan untuk shopping online. Okay. Terutama tuan-tuan kata, terutama yang livegood.com, website livegood.com tu. Saya nak guna ni. Macam tu. Okay. So ini case kalau tuan-tuan tidak pernah buat online shopping guna kad. Tidak pernah guna ATM card kita untuk buat online shopping. Jadi minta kebenaran dulu. Tapi kalau tuan-tuan ni selalu guna, saya selalu guna saya punya kad ni, kan? Oh, beli Shopee, Lazada, apa semua saya guna kad saya. Saya charge saya punya kad debit, ATM card saya lah, debit card. Jadi selalu guna. Jadi tak payahlah tuan-tuan call. Tak payah call, sebab dah guna, dah biasa guna. Dah biasa guna, maksudnya bank dah benarkan. Dah tuan-tuan dah benar, dia dah banyak kali guna. Tak payah call lah. Buat apa nak call? Bukan kena blok, dia tak blok. Sebab dah biasa guna. Okay. Yang pertama kali saja, yang tak pernah guna dia punya debit card, mereka ni perlu call. Mesti call. Dia tidak akan lepaskan. Mustahil. Okay. Mustahil kad tuan-tuan akan lepas. Tidak akan lepas. Kalau pertama kali guna. Mesti call. Mesti. Tak payah try tuan-tuan. Memang tak lepas tu. Dah dibenarkan, dah tuan-tuan dapat sudah kebenaran untuk guna tuan-tuan punya debit card, barulah tuan-tuan buat setting tadi tu. Barulah masukkan dalam sistem kita untuk buat bayaran selepas dapat green light. Ini sekali saja tuan-tuan. Next time tuan-tuan nak guna debit card tu sudah lepas, tak payah lagi call, sekali je call. Alright, macam tu. Itulah teknik kalau tuan-tuan nak guna ATM card. Bila kita nak bayar terus ke atau nak bayar kemudian ke, jadi pre-enrollee dulu, baru lepas tu bayar kemudian. Itulah caranya. Okay. Okay, ingat tadi, pertama, affiliate. Daftar guna affiliate link. Penaja punya affiliate link. Lepas tu, dia akan keluar tadi ada screen yang tuan-tuan kena tekan lock position tu. Kalau dah ready nak bayar, tekan lock position tu. Okay. So nanti dia akan keluar screen. Screen ini akan minta tuan-tuan punya debit card ke apa. Kalau tuan-tuan pilih bayaran debit card, dia akan minta tuan-tuan punya maklumat debit card. Isilah maklumat tu. Tapi pastikan tuan-tuan sudah minta kebenaran. Okay. Kalau tidak, dia tidak jadi. Jadi pastikan minta kebenaran dulu. Baru buat kerja ni. Kan? Dia garanti lepas lah. Kalau sudah ada kebenaran, garanti lepas. Tuan-tuan punya kad itu akan dipotong. Pastikan cukup duit dalam debit card. Debit card kena cukup duit. Okay, jangan tak ada duit pula. Ya. So dia akan lepas. Okay, kalau tuan-tuan tidak ada duit, tuan-tuan hold dulu. Jadi log out saja. Tak payah tekan lock. Okay, tuan-tuan log out saja, keluar. Nanti bila ada duit, dah minta kelepasan daripada bank, dah boleh guna kita punya debit card, barulah tuan-tuan sambung kerja. Bila sambung kerja, di mana tuan-tuan nak pergi, tuan-tuan masuk dalam website secure myposition.com. Ini website yang tuan-tuan kena masuk. Bukan di livegood.com, bukan. Dalam ini secure myposition.com. Okay, bukan link affiliate link, bukan. Itu bila nak daftar. Ini dah daftar nak bayar saja.
Jadi tuan-tuan guna yang ni. Nanti keluar borang, dia ada minta email. So masukkan email yang tuan-tuan guna semasa daftar tadi. Lepas tu nanti dia akan keluar borang yang sama tadi yang kita kalau tekan lock position itu. Sama keluar borang yang sama dia akan keluar kalau kita dah masukkan email. Jadi sambunglah. Sambunglah. Isilah tuan-tuan punya kad apa semua tu. Itu. Kalau tuan-tuan belum boleh bayar, nanti dah ada duit, baru sambung guna website ini. Masukkan email. That's it. Email mesti sama dulu yang kita buat tu. Now, ada cara yang keempat. Debit card 1, credit card 2, kripto 3. Yang keempat apa? Bank in ke account. Sibugani. Bank in ke account Sibugani lah, yang Fine Living tu. Fine Living Way Enterprise. Bayar ke account Sifu 245 macam hari ini 245 lah. Ini satu bulan pertama tu kan. 245. Bayar ke account Sifu. Lepas tu bagi maklumat. Now, maklumat yang tuan-tuan perlu bagi. Selepas tuan-tuan dah bank in, bagi receipt. Bagi receipt. WhatsApp Sifu, receipt bayaran itu. Kemudian apa yang tuan-tuan kena bagi maklumat? Maklumat dia bergantung kepada apa yang tuan-tuan sudah buat. Okey Sifu, saya belum buat apa-apa. Tak ada, belum buat apa-apa ni. Jadi kalau belum buat apa-apa, jadi tuan-tuan kena bagi Sifu maklumat dia lah. Semua maklumat dia, nama dia, nama penuh dia apa. Sebab kita nak guna nama ni untuk daftar tu. Email, apa, handphone dia apa. Alamat tak penting sangat. Kalau tuan-tuan nak bagi alamat, boleh tak bagi pun tak apa. Ini tak penting sangat. Alamat tak penting sangat. Sifu guna alamat Sifu, alamat yang tak betul pun tak apa. Sifu akan guna alamat yang tak betul. Nanti edit lah. Jadi tak payah bagi Sifu alamat. Tapi kalau nak bagi boleh. Kalau bagi lagi bagus. Tapi kalau tak bagi pun tak apa. Sifu akan guna alamat yang tak betul. Nanti tuan-tuan boleh edit. Edit lah. Tapi nama penuh ni mesti, email mesti, handphone mesti. Apa lagi? Username. Nak guna username apa? Username kena bagi. Apa username dia nak guna? Username apa dia nak guna? Itu wajib kena bagi. Kalau tak bagi, Sifu akan buatkan dia username. Tapi tak apalah, username itu boleh tukar. Tapi sebagusnya bagilah terus. Bagilah terus username tu. Jadi ini yang penting 4 ni. Nama penuh dia, email dia, handphone dia, username yang dia nak guna. 4 ini mesti kena bagi. Alamat tak apa, tak bagi pun tak apa. Receipt lah. Receipt bayaran tu lah. Kena bagi ya. Bayaran ke akaun Sifu tu, receipt tu kena bagi. Last kali apa? Penaja. Kena bagi tahu Sifu siapa penaja. Jangan tak bagi tahu.
Kena beritahu. Jangan minta sifu tanya. Jangan minta sifu tanya kan. Terus bagilah siapa penaja. Penaja kena beritahu sifu. Siapa penaja? Okay. Nama penaja dan username. Username penaja tu kena bagi tahu. Kalau tak bagi tahu sifu tanya nanti. Siapa penaja dia? Janganlah sampai sifu tanya. Terus bagilah. Penajanya siapa? Macam tu. Kadang-kadang kita tak tahu tentuan nak bagi sifu. Boleh jadi bukan tentuan yang sponsor. Mungkin downline tentuan yang sponsor orang tu kan. Tapi tentuan tak beritahu. Okay. Nanti tersilap pula. Mungkin sebab tahu mungkin dia yang sponsor. Okay. So pastikan tentuan beritahu sama ada tentuan yang sponsor ke, beritahu juga. Ya. Ini sifu, ini saya yang sponsor. Beritahulah nama dan penaja itu. Okay. Jadi 6 perkara. Nama penuh, email, handphone, username dia yang dia nak pilih, nama penaja dia, username penaja dia. 6 perkara ni. Kena bagi 7 lah dengan resit. Okay, dengan resit 7. Bagi kat sifu. Jadi sifu akan daftarkan orang itu di bawah penajanya itu. Tak payah bagi tahu sifu link dia. I don't need your link. Daripada username tu sifu tahu link lah. Jadi tak payah bagi sifu link. Sifu nak tahu username saja. Right? Jadi sifu akan daftarkan ikut nama maklumat yang dibagi ni, sifu akan daftarkan di bawah penajanya itu. Sifu yang tolong daftarkan. Okay. Nah ini kes kalau makcik yang tak pandai tu, tuan-tuan guna cara inilah. Makcik Kia kan, makcik Kia tak pandai. Makcik Kia bagi saya maklumat ni. Tuan-tuan dah sediakan satu macam email pula, WhatsApp punya post itu kan, dah siapkan. Okay. Jadi forward saja, copy paste ke forward saya pada dia. Tolong isi yang ni, Makcik Kia tolong isi yang ni dalam WhatsApp. Jadi dia isi, tuan-tuan pass dekat sifu. Tuan-tuan pass dengan sifu ya. Jadi bagi kat dia account bank sifu tu. Account bank sifu bagilah, bukan kat company. Company tak, dia tak bagi kita bank account. Kalau company, tuan-tuan pilihan tadi 3 saja. Okay. Debit card, credit card dan crypto, itu company. Tidak boleh guna account bank. Tapi kalau nak guna account bank, boleh melalui sifu. Itu guna account bank lah, melalui sifu lah. Okay. Bank in ke account sifu. Nanti sifu akan daftarkan orang tu. Guna apa? Sifu guna kripto. Sifu akan guna kripto itu. Okay, tadi kan ada 3. Debit, kredit, kripto. Jadi bila tuan-tuan bank in ke account sifu punya account, jadi sifu akan guna duit ini untuk guna kripto. Okay, jadi berdaftarlah cara guna kripto. Tuan-tuan tak perlu ada kripto, sifu akan guna kripto. Tuan-tuan guna account bank sifu lah. Macam tu. Itu cara dia, tuan-tuan. Okay. Jadi berapa tu? 245 lah. Hari ini kalau tuan-tuan tanya 245. Kalau setahun 680. Ini sebulan. Ini setahun. Kalau tuan-tuan tambah lagi yang ada macam si Mariam Hassan, dia suka tambah lagi RM50. Tidak semestinya Mariam Hassan, tidak semestinya nak guna ni. Okay. Kalau Mariam Hassan ada malam ni kan, Mariam Hassan tak perlu pun tambah ini. Tapi kalau tambah tak apalah. Kalau nak tambah, okey saja. Sifu accept saja.
Tapi ini dah cukup. Tapi kalau nak tambah 50 ini untuk next month. Next month. Untuk bulan ini dah ada dah bulan untuk bulan puasa. Okay, jadi kalau macam Mariasan dia tambah jadi 2 berapa? 295. Okay, tidak perlu 295. Tidak perlu. Sebab days 50 ni for the next month, bulan depan. Okay. Jadi kalau bagi Sifu akan buatkan untuk bulan depan lah. Jadi tak bayar lagi bayar RM50 kalau dah bayar awal. Okay. Sebab kita boleh bayar in advance. Kita boleh bayar awal. Boleh. Okay. Jadi kalau macam Mariasan dia buat begitu. Tapi tidak semestinya begitu. Kalau buat, Sifu terimanya. Jadi Sifu akan tolong nanti bayarkan untuk guna duit yang dia bagi itu untuk bulan depan punya. Jadi kita bayar awal. Boleh saja, suka hati ya. Suka hati lah. Kan? Tapi jangan jadikan itu satu amalan kan. Oh, mesti bayar advance. Tidak semestinya. Bayar ini pun cukup. Okay. Alright. So ini cara tuan-tuan nak daftarkan orang. Okay, pilihlah nak guna debit card. Yang bagusnya debit card tuan-tuan. Okay, yang mana paling bagus? Debit card lah. Debit card dia guna dia sendiri. Itu paling bagus kan. Debit card bila dia guna debit card dia buat sendiri kan. Jadi duplikasi itu berlaku. Jadi semua orang guna debit card. Masing-masing guna debit card. So sampai tarikh dia expired, sisa akan ambil dia punya maklumat debit card tu, dia company potong. Secara automatik potong. Pastikan ada duit lah dalam debit card. Dia akan potong. So the best way is debit card. That is the best way. Okay. Yang kripto ni itu untuk bantu lah tuan-tuan. Untuk bantu mereka yang makcik-makcik ni lah kan, makcik-makcik ni. So yang dia tahu, okay, apa account bank yang aku kena bankin, bagilah account bank Sifu tu. Okay, nanti Sifu akan guna kripto lah. Tidak ada company punya bank, kita tak boleh bagi company punya bank, tidak ada sistem tu. Okay, so company dia lebih suka kita guna debit card. Company suka kita guna debit card. Jadi kalau nak guna account bank tak ada. Guna debit card. Kalau guna debit card tu sistem yang atur tuan. Sistem potong kita punya debit card, lepas tu sistem masukkan dalam account bank syarikat. Syarikat ada account bank dia tapi dia tak payah beritahu kita. Tak payah beritahu kita dalam sistem itu sudah ada dalam sistem itu, di mana bila sistem potong kita punya debit card, dia pindahkan duit itu ke syarikat punya account. Cara itulah automatik. Okay. Tak payah dia beritahu. Sistem dah tahu. Alright. So ada soalan pasal ni. Inilah cara-cara tuan-tuan nak daftar ke orang. Cara bayar. Inilah pilihan-pilihan cara bayaran itu. Okay, saya tunjukkan cara tuan-tuan guna browser. Pilih Chrome. Okay, pilih Chrome. securemyposition.com. Okay, masukkan email. Okay, masukkan email, tekan view my team. Okay, jadi dapat benda ni. Okay, tuan-tuan tekan butang log in your position. Okay, bila tekannya tu dapatlah borang ni. Inilah borang yang tuan-tuan kena isi. Masukkan phone, username, password 1234556, confirm password yang sama. Ada pilihan di sana option bulanan atau tahunan. Okay. Lepas tu masukkan nama, alamat, state, negeri. Okay, negeri tiga huruf, pendekkan saja. Lepas tu postcode. Payment, tuan-tuan buatlah pilihan payment itu. Pay using credit card, itu boleh pilih ada dua lah sini kan, credit card dengan cryptocurrency.
Tapi yang using credit card itu untuk dua, tuan-tuan. Debit card pun guna yang tu. Okay? Credit card guna yang tu, debit card juga guna yang tu. So, jadi tengok tuan-tuan punya debit card tu, dia tulisan apa, Visa ke, Master ke. Ya? Jadi pilih, pick one tu, credit card type. Ataupun debit card. Okay, masukkan nombor-nombor tu, tarik expired, security code kan. Di belakang tuan-tuan punya debit card tu, di belakang tu ada tiga digit, itu security code. Okay, lepas tu masukkan alamat. Alamat tuan-tuan punya debit card punya alamat yang tuan-tuan dulu apply tu, guna alamat apa. Okay, lepas tu tekan continue lah. Jadi follow je apa selepas tu. Siapa tak boleh continue ni sebab ni bukan betul. Ya, bukan betul. Alright, sampai sini saja tuan-tuan inilah caranya tuan-tuan buat. Macam ni. Okay. Inilah borang yang tuan-tuan kena isi. Okay, kalau nak terus bayar guna yang ni. Anybody? Ada soalan? Sifu. Kalau dalam sistem tu dah ada credit card atau debit card yang dah ada rekod pada affiliate tu, adakah contohnya dia bayar dah setahun, lepas masuk tahun depan sistem akan automatically tolak daripada debit card atau credit card tu, ataupun dia kena tunggu kita punya approval? Kalau sistem dah record kita punya maklumat, dah pernah lepas tuan-tuan dah lepas, automatik dia akan potong. Tuan. Okay. Kalau ada masalah, contoh, kalau ada masalah dia potong-potong tak dapat, contohlah kan. Tuan-tuan akan dapat email. Tuan-tuan akan dapat email beritahu yang ada masalah potong. Company punya sistem dia akan bagi tahu kita dalam bentuk email. Okay, tentu akan dapat email tu. Sama ada berjaya atau tak berjaya dia akan beritahu lah dalam email kita. Okey, isunya kalau dia pakai credit card, dalam tu dah ada rekod credit card dia. Then the next time dia nak bayar, dia tak nak pakai credit card tu, dia nak pakai cash. Macam mana dia nak cancelkan rekod credit card kat dalam sistem? Bayar awal saja. Okay, sebelum tarik expired, tuan-tuan bayar. Guna cara lain lah, maksudnya nak guna cara bonus ke, okay, guna duit bonus kita ke, ataupun melalui kripto ke, atau melalui Sifu ke, cara lain. Jadi bayar awal. Jadi sebelum tarik itu sampai next year, tarik kita punya anniversary tu, okay, ulang tahun kita join tu, sebelum sampai tarik itu bayar awal. Okay, jadi dia tak akan potong sebab dah bayar. Bila dah bayar dia tak potong lah. Sistem tahu bila dah buat bayaran tu dia tak akan potong lagi. Macam tu. Jadi bayar awal. Tak ada cara lain kalau kita nak cancelkan credit card record dalam affiliate tu punya nama? Oh, itu anytime. Bila-bila masa tuan-tuan pergilah buang Kan dalam My Info tu, maklumat kita dalam My Info. Kita punya credit card, debit card kita tu dalam My Info. Tuan-tuan nak buang maklumat tu, masuk login lah. Tuan-tuan login, pergi ke My Info, kosongkan dia. Kosongkan benda tu. Bila kosong tak ada, macam mana dia nak potong? Company tak tahu. Kan? Jadi tuan-tuan kemaskinikan My Profile tuan-tuan tu, My Info. Jadi dia tak akan tak tahu dah kita punya maklumat. Sebab kita dah buang. Itu cara dia. Kalau tuan-tuan tak mau guna, tuan-tuan punya tak mau guna debit card ke credit card ke, jangan masukkan saja dalam tuan-tuan punya info, My Info dalam sistem. Kalau dah masuk, buang. Dah masuk dah Sifu. Pergi edit lah. Edit buang, kosongkan lah. Macam itulah. Okay. Ada soalan lain?
Sifu ni satu lagi, Pak Taib. Hmm. Ini misal kata kita renew bulanan kita tu, selain kita punya debit card, macam mana kita punya wallet? Guna wallet senang saja tuan. Kalau kita guna wallet, okey, sebut tunjuk macam mana tuan. Siapa yang sudah ada dia punya bonus, sudah sebut aja tempoh hari cara setting untuk pindahkan dalam credit wallet, sudah ada duit kat situ, tuan-tuan nak renew bulanan punya contoh kan. Bulanan tu tuan-tuan kena ada duit lah, $9.95 ataupun $10 lah. Tuan-tuan login. Okay, so ini pelajaran penting tu, pelajaran yang penting. So pergi ke debit credit wallet sini, My Earnings ni, dalam My Earnings. Kalau tuan-tuan guna mobile phone tuan-tuan pergi dekat ni yang 3 garis ni. Kalau mobile phone dia tidak sama macam PC. Tidak sama macam laptop, sebab laptop dia lebar kan. So di mana tu? Di sini, di 3 garisan ni. 3 garisan ni tu ialah menu. Kalau mobile phone, tuan-tuan nak cari di mana menu dia tu. Menu dia tu di 3 garis ni, butang 3 garis. Di situlah dia. Tuan tekan tu. Tekan situ, dia akan keluar senarai ni. Inilah menu. Jadi menu itu bersembunyi di bawah butang 3 garis. 3 garis ni dipanggil menu, butang menu. Tekan yang tu. Itu yang tadi saya kata My Info. Kalau nak tukar tuan-tuan debit card, credit card, maklumat apa-apalah, password ke apa ke, semua itu di bawah sini, My Info. Jadi tukar ni, kata macam ni kan, Sifu dah ada dekat punya nombor ni kan. Katalah Sifu nak buang. Sifu tekan change ni, change. Tekan butang tu, Sifu boleh buang ni. Kosongkan lah. Sifu tak nak kosongkan. Biarlah kat situ kan. Jadi kalau kita nak guna, nak bayar kita punya bulanan tu, di sini, My Earnings ni. Di sini. Jadi semua maklumat ni tuan-tuan tekan di butang ini. Tekan di butang 3 garis ni. Di situlah menunya. Faham Jadi dia sama je dengan guna PC ni. Cuma dia ada butang ni sajalah. Yang ni kan sama je. Senarai ni kan sama. Tapi Sifu lebih suka dekat PC sebab dia lebar. Dia lebar. Tapi apa yang ada dalam PC ada juga dalam mobile. Semua ada. Jadi di sini My Earnings. So My Earnings dia macam ni lah. Nampak? Tak seronok lah. Dia kecil saya ni kan. Tak seronok. Kan? Di sini credit wallet ni. Di credit wallet ni, so dia akan bagi tahu berapa duit yang ada kat sini. Kalau lebih $10, okey lah. Kalau tak cukup $10, tak boleh lah. Sebab nak maintain bulanan tu dia perlu $9.95. Jadi kalau tak cukup duit, tak boleh. Jadi mesti ada lebih $10. $10 ke atas. Kalau ada, okey, sambung bawah. Tuan-tuan pergi ke bawah sini. Masukkan username. Sini. Tuan-tuan punya username. Ataupun siapa yang nak ni. Siapa punya username yang kita nak bayarkan dia punya bulanan tu. Tidak semestinya kita. Tapi kalau kita punya sendiri, masukkanlah sini kita punya username tu. Masuk di sini, username. Lepas tu, sama yang ni. Contoh saja lah tuan. Kata kalau Sifu nak, Sifu punya. Tapi Sifu tak buat lah ni. Sebab Sifu dah buat pun. Ini sebagai contoh saja. Di bawah ni, ini pilihan ni. Pay for membership. Lepas tu tekan continue. So di sini dia ada pilihan-pilihan ni. Tuan-tuan pilih yang paling bawah sana. Di dalam
Ini membership. Di sini tuan-tuan pilih yang monthly. Pilih yang ni. Ini. Jangan yang ini setahun ni. Lepas tu tekan continue. Sibu tak boleh tekan ni, tuan-tuan, sebab Sibu sudah buat. Jadi tekan saja continue ni, nanti dia akan keluar satu screen lagi untuk tuan-tuan issue kredit. Issue kredit maksudnya tuan-tuan nak confirm lah. Okay? Ya, boleh tak? Macam ni kan. So dia bagi tahu nama kita siapa tu. Lepas tu tekan butang ni. Kalau Sibu tekan yang ni, bermakna dia akan buat lah. Okay, dia akan buat tu. Dia akan potong kita punya debit pula. Credit wallet ni dia akan potong. Okay. So Sibu tak buat lah sebab Sibu dah buat. Macam tu, simple je. Bukan susah pun. That's it. Itu saja yang tuan-tuan perlu buat. Tak, Sibu, yang apa tip tadi macam ni. Kalau dah sampai ni nak kita nak bayar bulanan tu, kita ada dua. Debit card pun ada, ni wallet pun ada. Jadi yang mana satu yang dia jangka ditolak? Ini kalau kita buat manual ni. Oh. Ini manual ni, bukan automatic. Kan auto. Ini Sibu tunjuk ni cara buat ni. Ini maksudnya manual lah. Tentu buat manual lah ni. Kita buat sendiri. Bukan automatic ni, kita buat sendiri. Kan kena tekan ni, maksudnya kita buat lah kerja. Kita kena buat kerja lah. Oh, dia tak ada auto, dia tak auto setiap bulan. Kalau credit wallet mana boleh auto? Oh, yes. Okay. You have to do. Mana boleh auto kalau credit wallet? Security lah. Okay. Yang auto tu kalau kita guna debit card. Dia automatik lah, dia potong kalau kita guna debit card. Dan masa dia potong tu sampai tarikh dia. Baru dia potong. Tapi kalau kita dah awal buat, kita guna credit wallet kita guna yang ni. Kita bayar awal. Jadi bila sampai waktunya untuk potong, dia tak potong. Sebab apa? Kita dah buat dah. Kita dah buat secara manual. Jadi bila sistem tengok, orang ni dah bayar awal lah. Jadi dia tak kacau kita punya debit card. Dia tak kacau. Bila dah bayar, dia tak kacau. Kalau kita tak bayar, baru dia ambil, baru dia potong. Macam tu. Sistem dia macam tu. Jadi bagus kalau kita dah masuk debit card kita. Kalau kita lupa, sistem buat kerja untuk kita kan. Tapi mestinya adalah kita punya duit dalam debit card tu. Okay? Sebab itu Sibu tak buang maklumat debit card. Dia penting juga kalau kita lupa. Kan? Penting tu. Macam ni. Ini manual tuan. Jadi kita buat secara manual. Kalau kita nak bayar awal guna credit wallet kita, credit wallet tu bonus kita. Kita boleh buat macam yang Sibu tunjuk ni lah. Ini cara dia. Okay. Jadi Sibu boleh buat banyak kali ni. Kalau Sibu nak buat 2 bulan in advance. Aku nak bayar sampai bulan 12. Boleh. Buat macam ni ya. Issue kredit. So dia akan masukkan. Jadi dia tak kacau kita punya debit card. Macam tu. Okay. Jadi kalau Sibu tunjuk ni. Okay. Ini my membership. Sudah ada Sibu dah buat dah 2 bulan ni. Oktober dah bayar, November pun dah bayar. Okay. Kalau Sibu buat tadi tu, dia masuk Disember. Oktober, November, Disember 3 kali bayar. 3 bulan dah bayar sekali. Macam tu lah. Jadi company tidak kacau lagi dah. Kalau November nanti sampai Sibu punya tarikh ialah 23 ni. Setiap bulan 23 hari bulan itu Sibu punya tarikh bayar. Jadi November dah lepas, Sibu dah buat. Okay. Jadi dia takkan potong Sibu punya debit card. Pada 23 November dia tak potong. Sebab Sibu dah buat. Macam itulah. Sibu buat 1 bulan awal. 1 bulan lebih awal. Okay. Nah kalau tuan-tuan nak lebih simple, buat 1 tahun lah. Sini, upgrade ni. Upgrade to yearly. Terus setahun. Jimat lagi 2 bulan. Jimat. Tuan-tuan boleh jimat 2 bulan. Setahun terus. Alright. Any more question? Kena tanya. Tanya sekarang. Semua cara kita bayar untuk kalian, sama ada pertama kali bayar ataupun bulan-bulan punya bayar.
kita clearkan malam ni. Semua Sifu nak tunjuk. Sifu, tentang yang credit card tadi, button dia cuma ada change saja. Delete button tak ada. Dekat my info, payment info. Kosongkan lah. Tak boleh kosongkan. Bila you save, dia kata error. Bila save dia kata error. Error. Semua spaces tu kena fill up. Bila you tekan button save tu, dia akan keluar error. Okay. Kalau back. Okay, kalau case tu tuan-tuan buat saja benda yang tak betul. Okay. Buat saja benda itu. Jadi kad contohnya kad ni buat saja nombor 1111 macam itulah. Jangan bagi kosong tapi benda yang tak betul. Okay, I try. Tulis 1111 kau macam tu lah. Yang tak betul lah. Macam tu saja. Alright, yang pentingnya ada dia nak maklumat tapi tak apa. Macam tadi yang Sifu ajar tu lah. Macam email tadi tu, email yang tak betul, ini pun tuan-tuan boleh tulis benda yang tak betul. Okay? Tapi jangan guna orang punya kad lah. yang mustahil ada kan. Contohnya 111. Nombor 11 mana ada kan. Tapi dia akan terima, dia akan accept. Tapi bila buat payment nanti tak ada lah. Alright, tiada soalan lain. Jadi sampai sini saja tuan-tuan.